Antara tanda orang yang ikhlas, dia buat baik sekalipun dia masih mahukan agar diperbaiki dari semasa ke semasa. Dia tetap takut amalannya tidak diterima Allah. Dalam hadis kata, "Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seseorang itu masa sihat dia rajin buat apa? Masa bermukim rajin buat apa? Masa sihat rajin buat baik. Masa bermukim rajin buat baik. Tiba-tiba dia bermusafir, tak boleh buat kebaikan itu, terpaksa ditinggalkan seperti sembahyang sunat dan sebagainya, dapat pahala. Tiba-tiba dia sakit, tak boleh buat benda yang biasa dia buat, dapat pahala. Maka ketika kita sihat, isi dengan kebaikan sebanyak-banyaknya. Bila kita sakit, kita dapat pahala percuma walaupun kita tak buat, kerana kita biasa buat baik sebelum itu. Idza maridal abdu, apabila seorang hamba yang sihat menjadi sakit, au safara, apabila seorang hamba yang bermukim bermusafir, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, Allah tulis baginya pahala seperti yang ia lakukan ketika sihat. Antara tanda orang yang ikhlas, dia buat baik sekalipun dia masih mahukan agar diperbaiki dari semasa ke semasa. Dia tetap takut amalannya tidak diterima Allah. Firman Allah dalam suratul Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun." Orang yang melaksanakan perintah Allah tapi hati masih rasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, takut untuk kembali kepada Allah. Tanda yang kedua, tidak tertipu dengan pujian masyarakat manusia. Walaupun manusia puji, tetap tidak akan mengubah keikhlasan yang dia miliki. Tanda ketiga, kalau benda itu sunat, kadang-kadang dia suka menyembunyikan. Seperti sedekah sunat dia sembunyi. Doa sembahyang sunat kadang-kadang dia sembunyi, bukan nak tunjuk kepada manusia. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Doalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dalam keadaan tersembunyi. Inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah ketika rahsia itu menghapus kemurkaan Tuhan. Uktum hasanatik ashadda mimma taktumu sayyiatik, kata Abu Hazim rahimahullah. Sembunyikan kebaikanmu lebih daripada kamu sembunyikan kejahatanmu. Dan dalam salah satu daripada 7 golongan yang dapat naungan Allah hari akhirat, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah disembunyikan dengan ikhlas sehingga orang sebelahnya, isterinya, orang dekat dengan dia, sedekah tangan kanan tangan kiri tak tahu, dengan ikhlas tidak diberitahu kepada sesiapa. Takut kepada kemasyhuran, jauh daripada pintu sultan-sultan dan pemimpin-pemimpin. Orang ikhlas tidak mahu mengampu dan mendekat kepada pemimpin-pemimpin. Sebaliknya, pemimpin yang baik yang datang kepada mereka, orang ikhlas tidak akan mendatangi pemimpin kerana dibimbangi dia akan mengampu kesalahan mereka. Orang ikhlas inginkan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Orang ikhlas tidak mengubah kehidupan dia, al-man'u wal ata', sabar dalam perjalanan yang jauh. Dan bagaimana kita nak mendapat suasana yang ikhlas? Di antara lain, ulama menyatakan di antara cara ikhlas memohon doa kepada Allah agar Allah jadikan kita orang ikhlas, mengenali keikhlasan dan kelebihan ikhlas yang banyak, mengenali bahayanya riak dan kemudaratan riak dan sebagainya. Orang yang takut hilang pandangan di sisi Allah dan terhapus amalan, dia akan berusaha menjadi orang ikhlas. Orang yang mengenali sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang membaca riwayat hidup golongan-golongan yang ikhlas, orang yang memikirkan kehilangan dunia dan cepat fana, dia akan buat dengan ikhlas untuk dia mendapat balasan yang kekal. Orang yang mendampingi suhbatul mukhlisin, mendampingi orang-orang yang ikhlas, orang yang rajin muhasabah dirinya dan mujahadah melawan nafsunya, akan digunakan keikhlasan. Orang yang menghadirkan suasana hari akhirat, hari kiamat, kerana orang ikhlas tu di samping dia belajar iman, Islam, ihsan, dia belajar tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, sebagaimana hadis 40 yang kita baca. Dalam tu 4 perkara. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu kiamat, dan apakah bilakah kiamat, dan apakah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat dipelajari, balasan pada hari kiamat dipelajari, memikirkan tentang nikmat dalam syurga, azab dalam neraka, menyebabkan seseorang itu berusaha menjadi orang yang ikhlas dan orang yang mendapat karamah yang paling mulia, iaitu iman dengan istiqamah.